Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama dengan aku lagi, Saifuddin Hamizan, dalam channel YouTube aku, Saifuddin Hamizan. Jika korang suka dengan video ini, boleh share, like dan subscribe dan komen di bawah jika anda sukalah. Dan kali ni kita akan sambung review yang kedua yang lebih spoiler dan berintikan kepada naratif psikologi di sebalik movie tersebut. Apakah itu movie-nya? Iaitu The Batman tahun 2022 yang dipengarahkan oleh Matt Reeves. Dan pelakon-pelakon, barisan pelakonnya adalah seperti Robert Pattinson yang melakukan Batman, Zoe Kravitz Selina Kyle, Paul Dano sebagai Riddler, Colin Farrell sebagai Penguin, Jeffrey Wright sebagai James Gordon iaitu Ketua Pusarajaya Polis yang baik dengan Batman, dan John Turturro, bekas kawan baik ayahanda kepada Bruce Wayne. Okey, dalam movie The Batman ni aku nak ulas beberapa plot lah. Okey, yang pertamanya, cerita Batman ni dia single cerita daripada versi Matt Reeves. Dia tak ada kaitan pun dengan Batman yang sebelum ni. Walaupun orang cuba kaitkan dengan The Dark Knight, lakonan Ben Christian, dan lakonan Ben Affleck, tapi sebenarnya tak ada kaitan. Dia reboot balik. Reboot ni maksudnya dia restart balik dengan versi Matt Reeves lah. Dan dijangkakan kemungkinan Matt Reeves akan buat The Batman 2, tapi tak tahu lagi. Cuma ada beberapa highlight benda tu lah, berita-berita pasal tu. Okey, jadi nak dijadikan cerita ni adalah single cerita daripada Matt Reeves lah. Okey, pengarah dia Matt Reeves. Dan Batman yang versi Matt Reeves ini, dia baru 2 tahun menjadi Batman setelah berlaku hiruk pikuk, gegap gempita, ketidakstabilan dekat bandar Gotham yang penuh dengan penjenayah, penuh dengan kesengsaraan, politik tak stabil dan sebagainya. Jadi cerita ni dia start daripada situ. Dan kalau siapa yang tengok cerita ni, dia akan nampak lah yang cerita ni dia kurang buat flashback yang lepas-lepas macam cerita sebelum ni yang dipengarahkan oleh Christopher Nolan tahun 2008 dan 2012 tak silap. Okey, dia tak macam dulu banyak flashback. Yang ni dia terus terang. Maksudnya orang dah tahu dah Batman tu apa, sejarah dia apa, bapak dia macam siapa, mak dia siapa, apa peristiwa yang menjadikan dia Batman. Jadi cerita ni dah clear. Dia fokus kepada investigation, siasatan penjenayah pada cerita ni lah. Jadi nak dijadikan cerita juga, cerita ni dia bergenrekan kepada crime, thriller and psychology lah. Dia lebih kepada penyiasatan dan inspektor. Yang bestnya cerita Batman ni, dia menunjukkan sisi-sisi daripada logik. Dia tak terlalu super power, tak terlalu banyak gadget-gadget yang merepek-merepek yang macam dulu tu lah. Ada setengah orang peminat Batman yang lain, dia suka benda tu, tapi bagi aku benda tu keterlaluan lah kalau lebih-lebih sangat. Dan versi Matt Reeves ni agak logik dan nice lah. Dia tak lebih-lebih sangat dan dia lebih kepada logik. Bila logik, benda ni kau boleh relate dengan kehidupan yang nyata. Dan tema dalam cerita ni juga ialah bertemakan kepada masalah korupsi, masalah rasuah, penyalahgunaan kuasa, tentang masalah sosial yang berlaku. Dan benda tu korang boleh relate dengan kehidupan korang. Dan Matt Reeves pun pernah kata dalam movie kali ni, Batman kali ni, versi dia ni, dia mengikut rapat dengan movie Seven, iaitu movie yang sebelum ni tahun 90-an, berkisahkan tentang pembunuhan bersiri yang agak kejam dan penuh dengan teka-teki. Jadi dia jadikan Riddler tu sebagai salah satu villain kepada Batman, yang mainkan peranan tu hampir sama dalam movie Seven dengan movie lagi satu tu, Zodiac. Dan dalam cerita Batman ni juga, korang akan nampak macam mana
sisi inspektor yang ada pada Batman. Itu yang paling best, nampak kebijaksanaan Batman. Dan kalau korang tengok juga trend cerita-cerita Batman yang lepas, Batman ni dia seorang yang licik dan pandai. Dia agak psycho dan dia agak pandai lah. Cuma dia berpegang pada satu falsafah. Dia hanya melakukan sedikit keganasan di luar daripada bidang dia. Maksudnya dia campur tangan bidang polis, tapi dia takkan bunuh musuh dia. Sebab dia nak bezakan dia dengan musuh dia. Itulah prinsip Batman daripada zaman dulu sampailah versi Matt Reeves sekarang ni. Ini juga ada dalam cerita The Batman 2022 ni, bila mana Selina, Catwoman nak bunuh bapa dia. Bapa tak betul dia lah. Dia tahan Selina daripada bunuh. Dia kata baik kita tangkap dia, kita adili dia dekat mahkamah. So walaupun corruption memang gila berlaku dekat Gotham tu, memang dah hancur, aku rasa lebih teruk daripada Malaysia lah kan, lebih teruk daripada negara-negara lain juga selain daripada Malaysia. Tapi Batman tetap tak nak ambil tindakan sendiri. Dia boleh ambil tindakan yang minima sahaja. Contohnya tumbuk ke, jatuhkan orang tu ke, pengsankan orang tu ke. Itulah prinsip moral dan etika yang Batman pegang. Dan dia memang takkan bunuh orang. Dan dalam cerita ni, Riddler pula, dia seorang yang sama licik macam Batman, cuma dia menggunakan keilmuan licik dia tu. Dia buat tindakan sendiri dengan membunuh corruption, membunuh tukang korupsi, tukang rasuah di kalangan penguatkuasa, di kalangan orang-orang yang besar-besar lah, seperti polis, ketua polis, seperti magistrate dan sebagainya. Tetapi ada sedikit persamaan di antara Riddler dengan Batman. Riddler ni dengan Batman ni ada persamaan dan ada juga perbezaan. Persamaan dia adalah mereka berdua ni tak suka korupsi. Mereka nak jatuhkan korupsi, sebab itulah yang menghancurkan bumi Gotham dan memberanakkan lagi penjenayah lain dan kehancuran masyarakat pada ketika itu. Tetapi cara Batman, dia nak melalui prosedur undang-undang. Tetapi walau macam mana pun, dia tetaplah melebihi kuasa polis. Kadang-kadang polis pun tak suka Batman ni. Tapi Riddler lagi teruk. Dia bunuh terus orang tu dan dia buat lagi kacau bilau. Dan yang menariknya, Riddler ni sebenarnya dia nak ajak Batman bergabung dengan dia dan membuatkan dunia lagi huru-hara. Itulah yang lebih menariknya. Tetapi Batman tak setuju. Batman tak suka. Dan Riddler ni, plot twist ni adalah dia ni tak kenal, dia tak tahu pun yang Batman ni sebenarnya adalah Bruce Wayne. Itu korang akan tengok scene yang hujung dia lah, yang ada perbualan dia dengan Riddler dekat dalam sebuah bilik. Itu yang menariknya lah. Dan antara falsafah yang Riddler pegang ialah, kalau kau orang yang pegang kuasa, kau kena jalankan amanah tu lah. Tapi kalau kau tak dapat pegang amanah tu dengan baik, maka hukuman mesti dikenakan. Tapi hukuman yang dikenakan itu adalah kejam dan di luar daripada batas undang-undang. Tapi Batman tak setujulah, dan Batman pun lumpuhkan juga Riddler ni. Okey, kemudian kita cakap pasal persamaan yang sama juga antara Riddler dengan Batman, iaitu mereka berdua ini dibesarkan tanpa ibu dan ayah. Okey, tetapi bezanya sedikit. Batman ataupun Bruce Wayne, dia hidup di sebuah rumah agam peninggalan daripada mak ayah dia, dan ada harta yang banyak lah. Dia ada harta yang banyak dan dia billionaire. Dan kemudian dia ditemani oleh pembantu yang baik, iaitu yang bernama Alfred, yang sentiasa membimbing dia, yang membingkaskan emosi negatif dia, trauma dia, dan yang lebih kuatkan dia punya resilient, ketahanan emosi dia, walaupun masih ada luka-luka pada emosi dia.
Tetapi Riddler lebih lagi lah tak bernasib baik kerana dia hidup di sebuah rumah asrama peninggalan Bruce Wayne juga. Tetapi setelah kematian setelah kematian Thomas Wayne, bapa kepada Bruce, maka dana kepada anak yatim itu telah dirasuahkan, telah diselewengkan, dan benda ni berterusan sehinggalah Bruce besar. Jadi dia tak puas hati dengan Bruce lah, sebab selama ni dia duduk lepak kat rumah tu tak buat apa. Tetapi realitinya ialah Bruce sebenarnya sedang menghadapi fasa trauma dan depression. Sebab itulah dia tak buat apa-apa, tak nampak dia keluar rumah dan sebagainya. Dan kalau korang tengok dalam cerita The Batman versi Matt Reeves ni, nampaklah yang Bruce Wayne ni bila dia dah besar dan dewasa, dia muka dia sangat emosi dan sangat dark. Okay, macam nampak dia ni lonely dan tak bercampur sangat dengan orang lah. Jadi mungkin tu trauma yang dia sedang deal, tapi Riddler tak tahu agaknya. Dan apa yang menariknya ialah tentang falsafah kehilangan bapa ni. Sebenarnya macam tu lah, bila seseorang tu dia hilang kestabilan dalam keluarga, seperti mak atau ayah berpisah ke, mati ke dan sebagainya, dia tak ada secure attachment. Bila tak ada secure attachment, kita akan rendah keyakinan, kita akan tak bersemangat, kita akan berlawan dengan trauma, kita akan sedih yang melampau, kehilangan, patah hati. Dan survey ini memang faktanya memang ada survey dekat US pun. Bagi mereka yang ada masalah stability kekeluargaan ni, dia akan jadi lebih confused, dan kalau tak terkawal dia boleh jadi penjenayah. Okay, dia boleh jadi penjenayah, dan kalau dia boleh bingkas emosi tu, dia akan jadi lebih baik lah. Dan banyak saja tokoh-tokoh dalam kehidupan yang real, ada saja yang lahir daripada keluarga yang tak bernasib baik, bercerai, yang kematian, tapi boleh jadi lebih baik. Kuncinya ialah siapa moral support kita. Dalam cerita The Batman, moral support dia adalah Alfred. Moral support kepada Bruce. Kalau tengok kepada satu scene di mana Bruce agak kecewa bila dia dapat tahu yang ayah dia tu pun ada berkomplot dengan seorang kawan dia untuk mendiamkan seseorang wartawan, lalu wartawan tu terbunuh. Tetapi bukan directly daripada bapak dia. Sebenarnya bapak dia tersilap sahaja, tapi dia kecewa lah dan dia luahkan benda tu dekat Alfred. Jadi Alfred pun kata itu ada sedikit kesilapan semasa karier politik bapak dia. Dan Alfred cuba teguhkan balik, validate balik, cuba betulkan balik pemahaman Bruce pasal ayah dia, supaya Bruce ni tak jadi lebih jahat. Bila kita dah lah kehilangan parent, lepas tu kita dapat tahu pula parent kita tak betul, lagilah kita tak betul. So untuk mengelakkan perkara itu berlaku, kita perlukan moral support yang boleh validate emosi kita, yang boleh bimbing kita dan boleh securekan perasaan kita. Jadi moral of story dia adalah, walaupun kita lahir daripada keluarga yang tidak sempurna, kehilangan itu, kehilangan ini, tak stabil, gegak gempita, bising dengan perkara-perkara yang negatif, hingga bingar, kemiskinan, kesusahan, kesempitan hidup, tetapi kita kena cari satu moral support yang boleh mendukung kita ke arah yang lebih positif. Kalau tidak, kita akan jadi seperti Riddler dan seperti villains yang lain, seperti Joker dan sebagainya. Cerita ni dia selain daripada superhero, dia juga menekankan aspek psikologi tentang keluarga, kepentingan keluarga,
Dan daripada keluarga itulah yang membentuk masyarakat, dan masyarakat membentuk sebuah komuniti dalam sesebuah daerah tu yang bernama Bumi Gotham. Okey, jadi itu saja untuk perkongsian aku kali ni. Walaupun merepek, tak terlalu detail sangat, tapi adalah sikit-sikit spoiler tu. Bagi korang yang belum tengok, sila tengok. Dan bagi yang dah tengok, kita ambil lah ibrah, hikmah di sebalik cerita ni. Dan bagi orang yang kehilangan ayah macam aku, agak terasa lah, agak emotional sikit pada scene yang dia berbual dengan Alfred tu pasal bapak dia dan pasal dosa bapak dia yang dibongkar oleh Riddler. Memang sedih gila dan rasa hopeless sekejap masa tu. Tapi cerita ni dia berjaya naikkan balik kita punya hoping, harapan. Dan di hujung cerita ni dia memperkenalkan satu harapan lah. Walaupun dah hancur bumi Gotham tu, tapi penghujungnya ada sinar. Ketika mana Batman berjaya menjatuhkan misi Riddler untuk menghancurkan dan apokalipskan bandar tu, tetapi akhirnya Batman berjaya selamatkan walaupun agak terlewat. Jadi silalah tonton The Batman, dan apa pendapat korang boleh share di ruang komen, ataupun mungkin boleh DM aku dekat Facebook Saifuddin Hamizan, kita share antara personal. Okay,